Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, jadi buka buku teks muka surat 29. Okey, buku teks muka surat 29. Okey, muka surat 29. Dalam muka surat 29, hari ini Bu Alim nak ajar awak dua tajuk. Yang pertama, tajuk yang akan kita belajar ialah dalam muka surat 29 ni, kita nak belajar tentang menulis jawapan pemahaman. Macam mana kita nak tulis jawapan pemahaman dengan betul. Ini soalan pemahaman. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia ada kat mana? Jawapan dia ada sahaja di dalam petikan. Kita hanya perlu cari sahaja jawapan dalam petikan dan kita tulis balik. Tetapi nak tulis tu dia ada format dia. Itu pelajaran untuk muka surat 29. Okey, jadi sebelum kita nak jawab, mestilah kita kena baca dulu petikan ini. Kita kena fahami dulu petikan ini bercakap tentang apa. Barulah kita boleh jawab soalan pemahaman di bawah itu. Okey, kita baca dulu petikan ini. Kita fahami dulu petikan ini. Okey, tajuknya ialah sayangi sungai kita. Sayangi sungai kita. Kenapa kita kena sayang sungai kita ni? Okey, mari kita baca petikan ini. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita Nabila. Okey. Tajuk dia ialah sayangi sungai. Sayangi sungai kita. Okey, tajuk dia yang pertama. Nabila. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Okey, Nabila ni pergi ke pameran alam sekitar. Jadi dia mengetahui tentang banyak maklumat tentang alam sekitar. Okey, yang pertama Nabila tahu tentang apa? Okey, yang pertama dia bagi tahu tentang pencemaran sungai dari punca tetap. Apa itu pencemaran sungai dari punca tetap? Okey, tengok maklumat yang pertama. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Pencemaran sungai dari punca tetap ni maksudnya kita tahu punca pencemaran sungai itu datang dari mana. Okey, dari mana datangnya punca tetap tu? Okey, dalam gambar tu dia dah bagi 3 keping gambar kepada kita. Dia bagi gambar yang pertama. Tengok gambar yang pertama dia bagi. Ini gambar yang pertama, gambar sampah ni. Air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Tempat pelupusan sampah ni dia masuk dalam sungai. Sebab itulah sungai kotor. Itu punca yang pertama. Punca yang kedua, tengok gambar tu. Pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Kawasan industri ni kawasan kilang. Kilang ni dia buang bahan toksik di dalam sungai. Sebab itulah sungai kotor. Dan yang ketiga, punca dia pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Bengkel kenderaan punca dia. Kita tengok pula yang kat bawah ni. Dia bagi tahu apa lagi maklumat yang Nabila dapat tahu. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan sungai Skudai, Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam
sekitar. Itu tentang maklumat ini. Okey, setakat ni semua jelas tentang maklumat ini? Kalau siapa tak jelas, boleh tanya soalannya. Okey, daripada maklumat di atas itu, mari kita cuba jawab soalan pemahaman di bawah ini. Okey, soalan yang pertama. Bila soalan pemahaman, jawapan ada sahaja di dalam petikan. Yang pertama soalan dia, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Di mana? Bila sebut di mana tu adalah merujuk kepada tempat. Jadi tempat di mana tempat dia, dekat mana tempat ini? Nabila ni tempat ke? Nabila bukan tempat. Nabila ni orang. Jadi kalau orang siapa? Di mana? Tengok. Diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Jadi itulah jawapan dia. Tetapi kalau nak tulis jawapan, awak tak boleh tulis jawapan dia. Okey, tengok kat sini nombor 1. Okey, Muak ni tulis jawapan nombor 1. Jawapan untuk soalan 1. Soalan dia, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Soalan dia, di mana? Di mana merujuk kepada tempat. Tempat mana? Di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Itu jawapan dia. Awak tak boleh tulis jawapan dia. Jawapan dia awak tulis Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Awak tak boleh tulis jawapan macam ni. Salah macam ni. Sepatutnya awak kena salin dulu petikan soalan. Soalan dia, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Okey, dalam ayat ini, di mana kata tanya? Yang mana satu kata tanya? Nombor 1 tu. Mana satu kata tanya? Di manakah? Di manakah itu ialah kata tanya. Jadi bila kata tanya, awak tak perlu tulis. Yang ni awak pangkah je. Jadi awak salin balik yang ini. Pameran alam sekitar diadakan. Itu cara tulis jawapan dia. Yang ni soalan dia, di manakah? Jangan masukkan dalam jawapan awak. Awak nak tulis jawapan, awak ambil terus kat sini. Pameran alam sekitar diadakan. Pameran alam sekitar diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Itu cara kita menulis jawapan pemahaman. Awak tak boleh terus tulis jawapan dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, tengok pula nombor 2. Apakah maksud pencemaran sungai tetap? Apa maksud dia? Pencemaran sungai tetap. Kata kunci dia, apakah maksud pencemaran sungai tetap? Jawapan dia ada di sini. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Okey, dalam soalan ini yang mana satu kata tanya? Nombor 2 ni, yang mana satu kata tanya? Apakah? Jadi apakah awak tak perlu salin. Awak ambil terus maksud. Awak ambil terus dengan jawapan nombor 2. Awak ambil terus maksud. Maksud. Nombor 2. Maksud, awak salin dulu petikan itu. Maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah, barulah awak salin jawapan dia. Pencemaran yang dapat, dalam jawapan ada je dalam petikan, awak hanya perlu cari sahaja. Yang dapat dikesan puncanya. Itu cara kita menulis jawapan dia. Boleh faham setakat ni? Okey, tengok soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3 dia tanya, air sisa larut resap berpunca dari mana? Berpunca dari mana? Tempat. Bila dari, tempat. Dari mana tempat dia? Yang pertama dia bagi tahu, dari tempat pelupusan sampah. Itu yang pertama. Dari kawasan industri. Dari bengkel kenderaan. Ada 3 tempat. Itu jawapan dia. Jadi awak nak tulis, air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah, kawasan industri dan bengkel kenderaan. Itu cara kita menulis jawapan pemahaman. Boleh faham setakat ni?
Ingat awak tak boleh terus tulis jawapan dia, tak boleh macam tu. Awak kena salin dulu petikan soalan. Contoh dia nombor 4, soalan dia, mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Mengapakah? Kalau awak jangan salin kata tanya. Jadi dalam ayat ini kata tanyanya ialah mengapakah. Jadi tak perlu salin mengapakah. Awak terus tulis kawasan. K. K bila permulaan ayat huruf besar. Kawasan Sungai Skudai dibersihkan kerana barulah tulis jawapan dia. Boleh faham? Awak tak boleh terus tulis jawapan dia. Kena salin dulu petikan soalan dia tu. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, kalau boleh faham, pergi pula muka surat sebelah. Muka surat 32. Dalam muka surat 32, kita nak belajar tentang kata ganti nama. Apa itu kata ganti nama? Okey, awak tengok kat depan ni, Muallim terangkan kepada awak. Okey, ingat kata ganti nama. Apa itu kata ganti nama? Awak dah belajar dah semua ni. Okey, yang pertamanya kata ganti nama. Tajuk yang akan kita belajar. Kata ganti nama, kata yang digunakan untuk menggantikan nama. Nak gantikan nama orang, nama binatang dan nama tempat. Apa-apa lah nama benda. Okey, kata ganti nama ni pula ada 3. Yang pertama kata ganti nama diri pertama. Yang kedua kata ganti nama diri ketiga. Diri kedua dan yang ketiga kata ganti nama diri ketiga. Jadi ingat kata ganti nama ni ada 3 jenis. Okey, kita tengok satu-satu. Nombor 1, kata ganti diri pertama. Kata ganti diri pertama ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Kalau macam Muallim bercakap, Muallim akan gunakan saya. Lagi contoh dia, saya, aku, beta, patik, kami. Ini semua kata ganti nama orang yang sedang bercakap. Itu yang dimasukkan dengan kata ganti diri pertama. Maksudnya orang yang sedang bercakap. Macam sekarang ni yang sedang bercakap ialah Muallim. Jadi Muallim ini orang pertama. Jadi Muallim akan gantikan dengan nama saya. Ataupun kata ganti nama diri pertama yang lain, aku, ataupun beta, ataupun patik, ataupun kami. Itu kata ganti diri pertama, orang yang sedang bercakap. Kalau kata ganti diri kedua pula merujuk kepada orang yang diajak bercakap. Bahasa mudah dia, dengan siapa sedang bercakap tu. Macam Muallim orang yang sedang bercakap. Jadi bila sedang orang yang bercakap ialah orang pertama. Jadi Muallim orang pertama. Dengan siapa Muallim bercakap? Muallim bercakap dengan awak semua. Jadi awak semua itu ialah orang kedua. Dengan siapa Muallim bercakap? Itu yang dimasukkan dengan kata ganti diri kedua. Jadi awak akan gunakan, kalau Muallim bercakap dengan awak, Muallim akan gantikan. Contoh dia, Muallim bercakap dengan Akilah. Muallim akan gantikan nama Akilah dengan awak. Awak ataupun kamu ataupun engkau ataupun kalian ataupun hamba. Ini ialah kata ganti diri kedua. Boleh faham? Boleh jelas setakat ni kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua? Ingat ada 3. Okey, yang ketiga. Ingat kata ganti diri pertama ni orang yang sedang bercakap. Orang yang sedang bercakap. Kalau kata ganti diri kedua, orang yang diajak bercakap. Dengan siapa sedang bercakap tu. Kalau kata ganti diri ketiga pula, merujuk kepada orang yang sedang diperkatakan. Maksudnya, bahasa mudah dia kita berdua, awak dan Muallim, kita bercakap tentang orang ketiga. Orang yang tak ada bersama dengan kita. Dalam kelas Zoom sekarang ni, yang ada Muallim dan juga awak semua, kelas darjah 3. Kita bercakap tentang kelas darjah 4. Kelas darjah 4 tak ada pun dalam sini. Itu yang dimasukkan dengan kata ganti diri ketiga. Dia tak ada kat dengan kita. Jadi kita gunakan dia, ataupun mereka, ataupun nya, tambahan dia. Boleh faham setakat ni? Boleh faham tak? Boleh. Ada siapa nak tanya soalan tak?
Itu kata ganti diri. Itu untuk manusia. Tadi saya, aku, beta, kamu, engkau, mereka, kalian. Itu kata ganti untuk nama manusia. Okey, kita masuk pula dengan yang kedua. Tadi kata ganti diri. Kata ganti nama diri. Yang ini pula kata ganti, tadi kata ganti nama diri, ini kata ganti nama tunjuk tempat. Kita gunakan untuk menunjukkan tempat. Contoh dia sana, sini, situ. Kalau sana untuk tempat yang jauh. Sana. Di sana, jauh. Kalau di sini, sini tempat yang dekat. Kalau situ agak jauh tapi boleh nampak lagi. Dekat sikit. Kalau sana jauh lagi, situ tu jauh sikit je. Kalau sini dekat. Merujuk kepada tunjuk tempat. Boleh faham setakat ni? Boleh. Kena bezakan kata ganti diri nama, kata ganti diri tempat. Dan yang ketiga, kata ganti diri tunjuk umum. Tunjuk umum ni untuk menunjukkan benda atau perkara yang umum. Ini dan itu. Ini untuk tempat yang dekat, itu untuk tempat yang jauh. Itu je beza dia. Boleh faham setakat ni? Okay, tak apa. Mari tengok dalam buku teks awak itu. Tengok dalam buku teks awak muka surat 32. Ini petikan dalam buku teks awak. Okey, tengok dia gunakan. Kamu tahu pesawat-pesawat itu sedang buat apa, Nadira? Mestilah saya tahu. Mereka sedang memotong padi. Tengok dia gunakan. Kamu tu merujukkan kepada kepada apa? Kamu ialah kata ganti diri kedua. Kata ganti diri kedua ni maksudnya dengan siapa? Yang bercakap ini. Yang bercakap ni. Yang bercakap ni, ni. Yang ini. Yang ini sedang bercakap dengan yang ini. Okey, jadi yang ini ialah orang pertama, ini orang kedua. Jadi dia akan gunakan kamu. Kamu tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada budak ini. Sebab tu dia gunakan kamu. Kamu itu kata ganti diri kedua. Kamu tahu pesawat-pesawat itu sedang buat apa? Itu untuk tempat. Dia sedang buat apa? Pesawat tu tempat yang jauh tapi masih lagi nampak. Jadi itu ialah kata ganti nama tunjuk umum. Itu beza dia. Awak kena bezakan semua tu. Mestilah saya tahu mereka sedang memotong padi. Jadi sekarang ni yang sedang bercakap pula ialah yang ini. Jadi dia akan gunakan mestilah saya. Saya tu merujuk kepada siapa? Kepada dia ni yang sedang bercakap. Saya kata ganti diri pertama sedang bercakap. Mereka sedang memotong padi. Orang ketiga kata ganti diri ketiga. Yang ini sedang bercakap. Orang yang sedang bercakap orang pertama. Dengan siapa bercakap? Orang kedua. Orang yang tak ada bersama kita, orang ketiga. Pesawat ni orang ketiga. Mereka tu merujuk kata ganti diri ketiga. Itu beza dia. Awak kena faham beza dia. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak faham tanya. Okey, seterusnya. Mari tengok. Kalian buat apa di sini? Kalian tu kata ganti ke berapa? Tengok, yang sedang bercakap ialah pakcik ini. Pakcik ini orang pertama. Mereka berdua ni orang kedua. Kalian buat apa di sini? Kalau kalian ni merujuk kepada orang kata ganti diri kedua. Untuk kalian tu untuk ramai. Dua orang tu lebih daripada satu. Kalian tu kata ganti diri kedua. Lagi, apa lagi? Kalian buat apa di sini? Sini tu merujuk kepada tempat. Tempat yang dekat. Lepas tu dia kata, kami sedang melihat sawah padi itu. Kami sedang melihat sawah padi itu. Sedang bercakap. Orang pertama. Okey, tengok. Mengapakah pesawat di sana membela burung hantu, Datuk? Di sana tempat yang jauh. Kata ganti nama tempat. Mereka orang ketiga, tak ada bersama dengan kita. Mereka membela burung hantu di situ untuk mengawal serangan tikus yang merosakkan padi. Mereka kata ganti diri ketiga. Yang ini sedang bercakap.
Yang ni sedang bercakap orang pertama. Dengan siapa bercakap? Orang kedua. Sana tu merujuk kepada tempat yang jauh. Mereka tak ada. Ni orang pertama, ini orang kedua. Orang ketiga tu dia tak ada dengan orang pertama dan orang kedua. Maksud dia. Tu katakan jadi ketiga. Situ tu untuk tempat yang jauh. Jauh sikit. Rumah burung hantu tu jauh. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Mereka juga menggunakan baja organik. Mereka tu merujuk kepada orang ketiga. Tak ada dengan orang pertama dan orang kedua. Oleh itu, alam sekitar tidak tercemar. Kita perlu bersama-sama menjaga alam ini. Kita perlu sedang bercakap. Jadi orang pertama. Wah, mesti sawah padi ini bebas daripada racun perosak. Kata ganti nama tunjuk umum ini untuk tempat yang dekat. Boleh faham tak? Boleh bezakan tak dua benda tu? Boleh faham ke tak? Boleh. Okey, tak apa. Kalau boleh faham, buka buku aktiviti awak. Mari kita cuba jawab soalan latihan bersama-sama. Okey, kita jawab dulu dalam muka surat 36. Soalan dia, lengkapkan dialog ini dengan kata ganti nama. Kata ganti nama. Kata ganti ada 3. Kata ganti nama diri, kata ganti nama, kata ganti tunjuk tempat, kata ganti tunjuk umum. Ini dia tanya tentang kata ganti nama sahaja. Jadi bila kata ganti nama tentang manusia. Nak gantikan nama manusia. Jadi dalam petikan ini, sana, sini, itu, kita, kalian, kami, saya, kamu, mereka. Ini ialah kata ganti nama. Jadi ini ialah jawapan. Kita lengkapkan jawapan itu dalam petikan dalam baris yang kosong ni. Yang mana satu yang betul? Okey, tengok yang pertama. Okey, tengok. Dialog di antara siapa? Di antara Alia dan rakan-rakannya. Tengok dia gunakan Alia dan rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas. Dialog nama siapa? Yang bercakap Cikgu Nurul, murid-murid kelas dia dan juga Alia. Jadi okey, yang pertama Cikgu Nurul. Cikgu Nurul sedang bercakap. Jadi orang yang sedang bercakap ialah orang pertama. Cikgu Nurul tanya apa? Murid-murid, pernahkah mendengar kisah rezeki selipar hanyut? Jadi nak gantikan nama murid-murid ni kita gantikan dengan apa? Sana, ini, itu, kita, kalian, kami, saya, kamu, mereka. Kalian. Kalian. Kenapa kalian? Sebab kalian ni orang kedua. Dengan siapa sedang bercakap tu? Kalian tu untuk ramai. Jadi bila ramai, ditanya apa? Murid-murid. Kalau murid seorang, murid-murid lebih daripada seorang. Jadi kalian jawapan dia. Jadi kalian kita dah pakai pangkah. Okey, yang kedua. Kami murid-murid yang sedang bercakap. Jadi orang yang sedang bercakap, murid-murid dah jadi orang pertama sedang bercakap. Kami tidak pernah mendengar cerita. Cerita apa? Itu. Cerita itu merujuk kepada tunjuk, kata ganti nama tunjuk umum. Itu. Jadi dia pun kata, cikgu ceritakannya kepada apa? Kamu. Kepada kamu. Kamu salah. Kamu tu orang kedua. Cikgu ceritakannya kepada murid-murid sedang bercakap ni. Kami. Kena gunakan kata ganti diri pertama sebab murid-murid sedang bercakap. Kami tidak pernah mendengar cerita itu. Cikgu ceritakannya kepada kami. Kami tu siapa? Murid-murid ni lah. Orang sedang bercakap. Kami. Okey, seterusnya. Okey, tu dia cepat jawapan dia. Ya cikgu. Dia ni Alia pula bercakap. Jadi Alia ni seorang je. Ya cikgu juga tidak sabar hendak mendengarnya. Alia ni orang yang sedang bercakap. Orang pertama kita gunakan apa untuk seorang?
Ya, cikgu. Saya. Pandai. Saya tu merujuk kepada nama siapa? Nama Alia. Sebab seorang je. Ya, cikgu. Saya juga tidak sabar hendak mendengarnya. Jadi pangkas saya. Okey, murid-murid pula yang bercakap. Ni ramai yang bercakap. Betul kata Alia. Kamu. Jawapan dia mestilah kamu. Betul kata kamu, Alia. Kami mesti menarik kisah itu, cikgu. Kamu. Okey, yang bawah ni. Cerita ini mengisahkan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai Afrika Timur. Penduduk di tempat yang jauh. Kita gunakan apa? Penduduk di Mana? penduduk di tempat yang jauh. Di Sana. sana. Sana tu tempat yang jauh. Penduduk di sana berasa susah hati apabila melihat banyak selipar di pantai. Susah hati. Jadi apa pula seterusnya? Kamu, ini, mereka. Apa yang sesuai? Mereka tu merujuk kepada penduduk pantai Afrika Timur. Mereka susah hati kerana habitat penyu boleh terancam. Untuk mengatasi masalah, penduduk bekerjasama untuk mengutip selipar hanyut. Mereka menjadikan selipar hanyut sebagai bahan asas untuk menghasilkan pelbagai replika dan ukiran yang menarik. Kemudian mereka menjualnya. Oleh itu, boleh mengambil iktibar daripada kisah. Ada dua jawapan. Kita. Jadi jawab kita. Jadi kita boleh mengambil iktibar daripada kisah Ini. Kisah Ini. Itu jawapan dia. Oleh itu kita boleh mengambil iktibar daripada kisah ini. Okey, tulis jawapan cepat. Isya Iman, Ipan Najwa, Umar Qayyum, Hanan Tiani, Akilah, Maryam, Damia, Hafi Haris, Falisha, Razan, Amar Dawish. Dah, semua dah tulis jawapan dah? Saya dah. Dah, okey, Falisha dah. Semua dah? Yang lain dah semua? Dah, okey, tak apa. Kalau dah, kita pergi pula dengan muka surat 32. Muka surat 32. Okey, soalan pemahaman. Boleh cakap soalan pemahaman. Jawapan ada sahaja di dalam petikan. Kita hanya perlu cari sahaja. Petikan mana? Ni petikan dia. Jawapan dekat sini je. Baca petikan dan jawab soalan yang diberikan. Okey, soalan dia yang pertama, apakah fungsi label kecekapan tenaga? Tajuk dia pilih yang menjimatkan. Wah, periuk elektrik baharu. Ibu, ini label apa? Ibu ni beli periuk baharu. Ini petikan dia. Okey, kita tak sempat nak baca. Okey, apakah fungsi label kecekapan tenaga? Okey, dalam ayat ini yang manakah kata tanya? Mana kata tanya? Ingat lagi tak kata tanya? Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Yang mana satu kata tanya dalam ayat ini? Mana? Ada orang tak ni? Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Dalam soalan nombor 1, yang mana satu kata tanya? Kata tanya ni kata yang kita gunakan untuk tanya soalan. Yang mana satu? Ada orang ketak dalam kelas ni? Awak yang belajar bukan muallim. Muallim dah tahu dah. Kata tanya, kata yang kita gunakan untuk tanya soalan. Faham ke tak soalan muallim ni? Okey, yang dalam kotak merah ni, yang muallim warnakan dalam kotak merah ini, yang mana satu kata tanya? Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Kata tanya ialah apakah. Jadi apakah ni awak tak perlu salin. Ingat soalan pemahaman
Kena salin dulu petikan dia baru tulis jawapan dia. Jadi apakah jangan salin? Teruskan salin mulakan dengan fungsi label kecekapan tenaga. Tulis kat situ. Mulakan dari situ. Soalan jawapan nombor 1. Fungsi awak salin dulu petikan itu baru awak cari jawapan dia. Fungsi kecekapan tenaga ialah apa fungsi dia? Kecekapan tenaga, label kecekapan tenaga. Melalui label ini kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan elektrik nasi ini. Jadi inilah jawapan dia. Barulah awak salin jawapan dia. Ialah mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Ini jawapan dia. Awak kena salin dulu petikan ni. Jangan terus tuliskan jawapan dia. Boleh faham tak? Ini cara kita menjawab soalan pemahaman. Okey, soalan yang kedua. Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Yang mana satu kata tanya? Di manakah? Mana? Di manakah ialah kata tanya. Kata tanya kata yang kita gunakan untuk bertanya soalan. Jadi nak tulis jawapan dia di manakah tu awak tak perlu salin, pangkah je dia. Di manakah. Jadi mulakan dengan boleh kita lihat label tersebut. Kalau mulakan dengan boleh kurang sesuai. Jadi untuk jawapan yang dua mulakan dengan kita boleh lihat label tersebut. Di mana? Tempat. Di manakah ni untuk tempat. Di mana kita boleh tengok label tu? Dekat mana? Ni jawapan yang kedua. Label ini dilekatkan pada jawapan ada dalam petikan je. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Jadi itulah jawapan dia. Kita boleh lihat label tersebut di kotak atau peralatan elektrik. Itu jawapan dia. Jawapan ada sahaja di dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Boleh faham ke tak? Okey, nombor 3. Cepat, kita ada masa 2 minit lagi. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Dalam ayat ini kata tanyanya ialah bagaimanakah. Jadi bagaimanakah jangan saling. Mulakan terus dengan tahap penjimatan elektrik. Bila tahap T permulaan ayat kena huruf besar. Jadi nombor 3 jawapan dia tahap penjimatan elektrik ditunjukkan. Ditunjukkan jawapan dia di mana? Tahap cari perkataan tahap penjimatan elektrik. Yang mana satu? Ni jawapan ni. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Jadi itulah jawapan dia. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Titik. Itu cara kita menjawab soalan pemahaman. Boleh faham tak? Faham ke tak? Ada siapa nak tanya soalan tak? Okey, jadi nombor 4 awak sambung siapkan nombor 4 dan nombor 5. Jadi kerja rumah awak untuk hari ini muka surat 32. Kita dah bincang dah. Awak buat pula 33.
dan 36. 32 dan 36 kita dah bincang dah jawapan dia. Awak sambung buat muka surat 33, 32 sambung 4 dan 5 ni. Boleh faham semua? Boleh faham tak? Boleh. Okey, kerja rumah jangan lupa siapkan. Dah siap nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Okey, setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim.